Nya 9 kali ganda. Ramah setan lagi daripada manusia. 9 kali ganda. Ada nama. Baik. Liyudilla an sabilih, dia akan menyesatkan dia daripada jalan Allah. Nih, ada tadi, perantara tadi. Perantara ini boleh jadi guru kau, boleh jadi tok bomo kau, boleh jadi keris kau, tak kira, nah. Kul kata pada mereka, tamatta' bi kufrika qalila. Bersedap-sedaplah kamu dengan kekufuran kamu sementara waktu di dunia ini. Innaka min ashabin nar, karena kamu selepas mati ini adalah pemilik neraka sebenar. Sedap dengan okeylah, tak apalah, enjoy lah. Saya di Tok Bali ni ada satu orang pondok nak jual pada saya geliga embun, geliga lipan. Dia tengok ni memang batu jalan lah. Betul kan geliga ni, dia kata betul. Nak jual berapa? 2 juta. Dia tak ada murah ni, dia tak ada murah. Batu tu. Lepas tu dia jual apa? Dia jual mahal-mahal ni. Nak buat pondok. Saya kata gini, bang, awak cari senapa, awak pergi tembok babi. Dosa tidak sebanyak ni lagi. Kalau awak masuk neraka apa? Tembok babi dengan cahaya pada benar. Awak tembok babi nak buat pondok. Dosa tu ada, tapi dengan yang ni awak kekal aku ni. Ni kekal. Ni satu hari boleh keluar lah. Tak lama dah, juta-juta tahun dah lah aku. Saya nak tanya awak tahu kalau satu waktu tinggal solat ni berapa lama dah aku tahu? Tahu? Berapa? 80 tahun. 80 tahun satu waktu tinggal solat. Satu hari dalam surah Alif Lam Mim Sajadah 1000 tahun. Jadi kalau awak kali itu jadi setahun akhirat 360.000 tahun dunia. Awak kali pula 80. Saya sudah darah dah. Jumlahnya 28.800.000 tahun sahaja untuk satu waktu tinggal salat. Habis macam mana dengan puasa? Macam mana dengan cakap bohong? Macam mana dengan curi? Macam mana dengan curi sempadan tanah orang? Tipu harta. Baik, soalan lagi. Daripada umur 15 sampai umur 20, anggap-anggapnya berapa tahun tak salat? Bukan hari dah. Berapa tahun tak salat? Lepas tu nak buat macam mana? Tak apa. Kan? Dosa syirik ni itu tak ada chance juga, tak ada chance. 40 hari tinggal semayang ni, tinggal semayang ni 40 hari bermakna 200 waktu. Dalam nerakanya agak-agaknya 10.000 juta tahun. 10.000 juta tahun. 10 bilion dia. 10.000 juta. 10 bilion tahun. 10 bilion tahun. Lebih kurang. 10 bilion tahun 40 hari ya tinggal solat. Kalau dia tak lama lah. sahaja. Awak tahu ke dalam neraka ni ada awak tahu azab neraka, azab. Mula-mula dia celah dalam air panas. Air yang panas. Finnar yusjarun, kemudian dalam api dia tu dipanggang. Celah dulu, kasih empuk dulu, baru dipanggang. Air itu suhunya, kalau ambil banyak ni, lepas ke matahari itu, matahari meletup jadi debu. Pasal panas air ni lagi daripada panas matahari. Semua ni ada dalam Quran. Apatah lagi dalam hadis-hadis. Ada gunung yang dibuat daripada api. Di mana ambil masa 40 tahun untuk panjat gunung api ni.
Mereka berkata panjang, dia pun panjang. Masa 40 tahun naik. Sampai di puncak mereka, dia pun kata ya Malik, wahai raja, dia panggil wahai raja. Ya Malik, siap dah. Mereka zamannya kata turun balik. Dia turun 40 tahun pula turun. Lepas sampai di bawah siap dah. Naik balik. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu tanya Nabi, ya Rasulullah, berapa lama dia? Abadan. Selama-lama. Tak tahu tentang neraka dan syurga ni bermakna tidak beriman dengan neraka dan syurga, tak beriman dengan hari akhirat. Tak tahu. Mana-mana kita buat benda kecil ya. Neraka ni tak takut. Sebab tu buat dosa. Okey, sambung lagi. Ni selingnya tengah-tengah tu, selingnya. Pasal nampak mengatuk sikit, selingnya sikit. Bukan selingnya macam Ustaz Terengganu tu. Ustaz Terengganu tu sakit perut, selingnya dia. Tak ada gitu. Ya kita kena beritahu yang benar ya. Nah. Ini ayat orang beriman. Ini ayat orang beriman. Siapa nak tahu dia beriman ke tidak? Ini ayat dia. Nah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah satu orang dia itu qanit, bangun tegak berdiri. Ana sepanjang fajar, al-lail sepanjang malam, sajidan sambil sujud. Kadang-kadang sujud. Wa qa'ima kadang-kadang berdiri. Yahdharul akhirah, karena takut dia pada hari akhirat. Orang beriman ini memang dia takut pada hari akhirat. Orang yang dia gini, ibarat macam budak-budak yang masuk Malaysia, SPM tu. Dia masuk Malaysia 15 mata pelajaran kan. Dianya tak boleh jawab apa, bukan tak boleh jawab, tak tepat jawapan satu ya. Satu soalan ya. Tak tepat jawapan. Dia keluar daripada dewan perwakilan itu nangis. Pasal jawapan macam mana? Tak apa adalah. Pasal ada satu jawapan kurang tepat. Bila keluar result-nya 15A1. Yang tak pas biasa pula keluar tekan senyum. Kelar dewan tersenyum. Hore dah. Gitu ni. Jadi orang berimannya yahdharul akhirah. Sangat takut pada akhirat. Sedangkan dia tak buat dah ni syirik, tak buat bid'ah, tak buat ikut amal soleh dah. Tapi bimbang. Zam tolak belakang dah. Tolak. Ni tengok gambar. Tolak atas cermin tu. Skrin tu tolak. Tolak ke depan. Okey. Ya. Wa yarju rahmatar rabbih, dan dia sangat mengharap rahmat Tuhannya. Apa dia? Bahasa rahmat apa dia di sini? Agar Allah Taala ampun segala dosa dia dan masukkan dia dalam syurga. Pasal kita tak boleh masuk syurga dengan ibadah. Ada ni. Awak solat, awak puasa apa semua tu bukan syarat boleh masuk syurga. Syarat masuk syurga ialah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan ialah apabila awak buat semua sekali dan saya buat agama, InsyaAllah dapat rahmat. Lepas tu ibadat tu apa dia? Ibadat yang kita buat ialah derajat dalam syurga. Derajat, tingkatan-tingkatan derajat dalam syurga. Ya, jadi awak pergi post ibadat tu kepada orang yang mati dah ni. Dia ni masalah nak masuk syurga tidak dia masalah dah. Kita nak hantar mari nak suruh masuk tingkatan-tingkatan. Ya syarat nak masuk syurga ialah derajat apa? Rahmat Tuhan. Bila masuk syurga baru boleh tahu derajat ibadat ialah derajat dia. Ayarju rahmatar rabbih. Kul, tanya mereka, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tanya mereka, adakah sama satu orang yang mengetahui tentang tauhid ni? Tentang tauhid, tentang amal soleh ni.
iaitu tentang syirik dan bid'ah ni. Mana orang beriman dia tahu tauhid, iaitu beriman dan beramal soleh. Serta dia tahu syirik yang mana, bid'ah yang mana dia tahu. Walladzina la ya'lamu, dengan satu buah lagi yang tak tahu apa-apa. Innama yatadzakkaru, sesungguhnya peringatan ini hanya boleh diterima oleh ulul albab, orang yang akal waras saja. Akal tak waras tidak belajar, tak belajar. Kul, maka Tuhan pun kata pada kita ni, ini kata-kata Allah pada makhluk dia. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku semua, alladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman. Ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kamu dengan jaga hukum yang bermaksud takwa. Semula dengar dah. Takutlah kamu kepada Tuhan kamu dengan jaga hukum yang bermaksud takwa. Takwa itu maksud itu. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, iaitu yang amal soleh, yang beriman dan beramal soleh. Kemudian dia sebar agama. Ayatnya kena rujuk dalam surah Luqman. Orang yang buat baik ini kena tengok surah Luqman. Fi hadhihi dunya, dalam ini dunia, hasanah, akan dapat kebaikan. Apa makna kebaikan ni? Kebaikan ni maknanya macam Nabi kan, dia sebar agama, dia miskin tapi dia kaya, iaitu hati tak ada sesuatu, dia tenang, masalah tak ada, dipanggil hasan. Orang dia ingat kaya tu hasanahnya. Dia sebenar sekali, hasanah sebenarnya ialah ketenangan hati dalam hidup. Dia tidak ada masalah pun, tak ada masalah. Tetapi sekiranya kamu tidak boleh sebar tempat kamu ibadat ni, ibadat tak boleh buat di tempat ni, ibadat nak tak boleh orang tak nak dengar. Wa ardullah wasi'ah, bumi Allah tu luas lagi. Mana kena hijrah pergi ke tempat lain. Semua orang ipoh ni tak nak dengar dah tafsir Quran ni, maka saya akan pergi tempat lain. Gitu. Saya kena halau daripada masjid ni sudah 12 masjid. Ada yang mengajar sekali kena halau 2, 3, ada yang mengajar 12 juzuk kena halau pada. 12 juzuk dah ada. Kena halau. Al-Mala'u, pembesar-pembesar. Dia tak kuasa masjid. Dia tak belajar atau sebenarnya. Orang tanya saya, macam mana ustaz? Dia kata biasa ya. Iaitu saya nak tanya awak dah, dalam bumi Kelantan tu ada berapa ribu masjid? Kena panggil ribu dah masjid, bukan surau ni masjid. Agak-agak ribu dah. Jadi kalau kita 12 masjid, ada ribu lagi lah masjid tak pergi ngajar. Nah, anda awak jangan berasa kecewa. Ini ayat ni untuk orang beriman yang sebar tauhid. Ittaqu rabbakum ni jaga hukum. Jaga hukum macam mana? Kena beritahu orang lain jaga hukum. Wa ardullahu wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Mana tak boleh mengajar, tak boleh buat ibadat sini bagi orang yang lemah. Bagi orang yang lemah imannya, yang lemah lah, orang yang kedudukan lemah, maka dia nak buat ibadat sini semua orang benci belaka. Maka dia kena hijrah, pindah ke tempat lain. Jangan pergi dulu situ. Jadi kita ni misalnya housing scheme ni lah, housing scheme besar-besar ni, semua sekali orang kafir belaka duduk. Kita je, tanah kita, rumah kita lah ada. Tapi sekeliling kita ni semua orang kafir belaka, dan mereka sudah mula buat perkara-perkara jahat kepada kita. Misalnya dia lempar kulit babi ke apa ke macam-macam lah, menyebabkan kita tak tenteram. Maka Tuhan kata, bila kamu tak boleh hidup di situ, tak boleh buat ibadat situ, wa'allahu wasi'ah,
bumi Allah Taala luas, hijrahlah. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya mereka tidaklah dia dibalas, sesungguhnya Allah Taala akan membalas kepada orang-orang yang bersabar dalam sebar agama ni, dalam mempertahankan agama dia. Ajrahum, pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada perkiraan. Oleh sebab itu Allah Taala kata, kul, tak kata pada mereka wahai Muhammad. Ini dalil wahyu yang kedua, dalil wahyu. Tadi yang dalil wahyu pertama ialah ala lillahi dinul khalis, ayat ketiga surah Zumar. Ayat yang seterusnya dalil, ulang balik dalil itu. Kul, kata pada mereka ya Muhammad, ini sesungguhnya aku umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Aku diperintah supaya sembah, supaya puja, supaya ibadah, supaya berdoa hanya kepada Allah Ta'ala, tulus ikhlas padanya. Tulus ikhlas. Apa maksud tulus ikhlas? Sudah diberitahu dah. Tulus ikhlasnya gini, apa saja yang Nabi ajar kita buat berdasar pada ikhlas hati, itu dipanggil tulus ikhlas. Kalau kita ikhlas tetapi ibadat yang kita buat Nabi tak ajar, itu juga tak panggil ikhlas. Tak panggil. Jadi innahu alimu bidzatis sudur, Allah Taala tahu apa yang ada hati, iaitu ikhlas ke tidak kamu, betul ke tidak berdasar pada hadis-hadis Nabi. Faham? Wa umirtu, dan aku juga diperintah lian aku na awal al-muslimin, supaya aku jadi orang yang mula-mula sekali muslim ni, maknanya berserah diri mengesahkan Allah. Tidak berserah diri buat syirik pada Allah, jangan. Berserah diri mengesah pada Allah. Kul, kata pada mereka, takbirkanlah lah, takbir ni. Kul, inni akhafu, sesungguhnya aku takut. Aku takut. In aswaitu rabbi, sekiranya aku derhaka pada Tuhanku dengan buat syirik ni, dengan tak ikut sunnah ni, tak ikut apa yang diajar ni, azab yaumin adhim, aku akan dapat azab pada hari yang besar. Ulangi lagi dakwah ni, maksud ni, ulangi lagi. Kul, kata pada mereka, Allahu a'budu, Allah lah Tuhan yang aku sembah, yang aku puja, yang aku buat ibadah, yang aku berdoa. Tu a'budu, tu makna dia. Mukhlishan lahuddini, mukhlishan lahudini, tulus ikhlas kepada dia sajalah dalam ketaatan aku beragama. Ni dengan ni ayat mukhlis, ayat ubudullah ni. Ubudullah ni ada ayat lain, dalam surah Yasin dia kata, surah Yasin ya. Wa'anik buduni, maaf, betul. Ayatnya ialah wa'anik buduni. Tafsir ayat ni. Wa'anik buduni, maka dan sembahlah aku saja, ibadat aku saja, doa pada aku saja. Hadza siratal mustaqim, ni jalan betul. Bermakna doa pada Tuhan direct itu adalah tuntutan. Jadi doa dalam solat hajat tu beramai-ramai Jumaat tu bukan tuntutan, bukan jalan betul. Wa'anik buduni, dan sembahlah aku saja. Hadza siratal mustaqim, inilah jalan betul. Nabi Isa AS kata dalam surah Maryam, Innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kamu juga. Oleh sebab itu fa'buduhu, hendaklah kamu sembah dia saja, ibadat dia saja, berdoa pada dia saja. Hadza siratal mustaqim, ini jalan betul. Oleh sebab itu, sekiranya kamu masih tidak nak percaya apa yang kita ajar ni, fa'budu ma syi'tum min duni, maka sembahlah, pujalah, jadi ibadatlah kepada siapa-siapa, apa saja roh
Nabi, roh wali, roh malaikat, roh siapa yang kamu puja min duni selain daripada Allah dengan tujuan menghampirkan diri pada Allah. Kul kata pada mereka, innal khasirina alladzina khasiru, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang alladzina khasiru anfusahum, ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan keluarga mereka. Pasal mereka ni dia tidak erat sekali. Dia erat sekali dengan keluarga dia. Kalau awak beriman, erat pada keluarga tu masuk. Kalau tak beriman, maknanya kita erat keluarga kita masuk neraka sekali. Yaumal qiyamah, pada kiamat. Ala, ketahuilah, zalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu, yang demikian kufur itu, huwal khusranul mubin, adalah suatu kerugian yang jelas, nyata sungguh. Maka orang-orang yang kufur ini azabnya ialah, azab nerakanya ialah lahum min fawqihim dhulal, maka bagi mereka dia daripada atas kepala mereka lapisan-lapisan, dhulalum minan nar, lapisan-lapisan daripada api, wa min tahtihim dhulalun, dan di bawah kaki mereka ialah lapisan-lapisan daripada api. Ya gini, dari bawah atas api berlapis-lapis, bawah api berlapis-lapis. Bila ayat Quran kata gini, ada ayat lain kata timur barat, utara selatan. Bila dia kata gitu, timur barat, utara selatan, atas bawah, bermakna semua sekali. Maksud dia semua sekali. Ayat Quran yang kata gini, depan belakang, atas bawah, kiri kanan, anaknya semua sekali. Zalika yukhawwifullahu bihi an ibadahu, demikianlah Allah Ta'ala menakut-nakutkan dengan azab api neraka ini kepada sekalian hamba-hambanya. Oleh sebab itu Tuhan kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian, fattaquni, maka hendaklah kamu takut pada aku dengan jaga betul. Walladzina tajabut taghut, iaitu siapa dia orang yang bertakwa ni. Walladzina tajabut taghut, orang-orang yang menjauhi diri daripada taghut, apa saja yang mereka puja selain daripada Allah. Kalau dia kata gini, oh saya ni sudah adalah saya, kalau tak ada mati toke ni tak tahulah saya. Mana tahu tu ialah toke. Saya ni habis duit saya, sudah dah saya mati dah saya. Mana duit dia, suami dia ke, isteri dia ke, kereta ke, rumah ke, tuk guru ke, siapa saja, ataupun orang mati dah. Itu semua dipanggil tahu. Masuklah cincin ke, kek ke apa, juga tahu. Ayya'buduha, daripada menyembah mereka benar-benar tu, wa anabu ilallah, dan dia kembali kepada Allah saja, kembali mengesakan, kembali mentauhidkan Allah. Bagi mereka macam ni, lahumul busra, bagi mereka berita gembira, iaitu dia sudah dapat hidayah Allah. Wa basyir ibad, maka berilah berita gembira pada hamba-hambaku, iaitu mereka ni akan masuk surga. Alladzi, siapa dia orang ni? Orang ni siapa? Uraialah, orang ni siapa? Alladzina yastami'una al-qawla, iaitu orang-orang yang beri tumpuan dengar pada wahyu Allah, iaitu Quran. Apa dia tumpuan dengar ni? Iaitu orang-orang yang belajar tafsir Quran. Dia belajar sungguh-sungguh, belajar pula sungguh-sungguh. Kalau tak belajar tu dia ada ngakak, saya tak ajar. Ada tak? Ada siapa? Tak ada lagi ya? Ujung surah ada, ujung surah. Siapa-siapa yang sombong dengan Quran ni, dia ada dengan kejahanan untuk dia sebagai tempat tinggal. Akhir surah. Akhir surah. Yaitu alladzina yastami'una al-qawla, iaitu orang-orang yang memberi tumpuan dengar, iaitu belajar tafsir Quran. Wa yattabi'una ahsana, mereka mengikuti yang terbaik
yang terbaik daripada adik-adik Nabi. Belajar Quran, ikut adik Nabi. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, alladzina hadahumullah. Mereka inilah orang-orang yang dapat hidayah Allah. Wa ulaika, dan mereka yang sifat seperti ini, hum ulul albab. Mereka itulah yang otak waras sungguh. Bermakna yang tak nak belajar ni Tuhan kata otak sengit gitu. Kata marah ni orang ni, tapi tak betul mana. Tak. Mereka yang belajar dia kata itu otak orang. Bermakna orang tak belajar sengit. Saya kan gini, saya awak bobo sikit sudah lah. Saya mari daripada Kelantan. Berapa ratus kilometer? 300, 400 kilometer mari. Mari dengan satu tujuan. Upah tak minta. Upah tak minta. Tak suruh, saya tak suruh buat awak bayar sewa hotel saya, makan saya tak suruh. Dengan tujuan satu ya, supaya awak boleh tahu wahyu Allah. Kalau semua pakat tak nak, maka kita hijrah tempat lain lah. Gitu. Ha? Tapi maknanya kalau dah mari gini ni, tak nak belajar juga tu, dia panggil sombong. Sombong. Dah lah peri. Sombong dia. Dia je belajar ke dah? Dah lagi. Dah lagi. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Apakah satu orang yang sudah ditetapkan? Ini pula kita yang gini. Kalau kita duk tabligh orang, yang ada masalahnya ialah orang yang kita tabligh itu Tuhan dia dan macam mana nak? Macam mana nak? Ni ayat dia. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Apakah satu orang yang Allah Taala telah tetapkan keputusan nak bubuh dia dalam neraka? Afa anta tunqidhu man finnar? Apakah kamu boleh menghalang dia daripada api? Boleh? Tak boleh. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka, lahum ghurfum min fawqiha, di atas kepala mereka ada lapisan-lapisan daripada bilik atas kepala. Iaitu surga dia tu, bilik dalam surga tu berlapis-lapis. Ghurfum mamniyatun, dan di bawah kaki mereka itu yang dibina kukuh. Bilik-bilik yang dibina kukuh di bawahnya pula. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di celah-celah bilik itu anak-anak sungai, ada 4 batang anak sungai dalam bilik itu. Wa'dallah, dan Allah Ta'ala berjanji, la yukhlifullahu al-mi'ad, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali akan memenuhi janji kepada hamba-Nya. Syurga ni luar istana. Dah beritahu tak? Dah. Berapa? 83 batu, bucu dinding ke bucu dinding. Tinggi 70. Tengah tu lapis-lapis. Ada riwayat lain kata satu tingkat tu 70 bilik. Satu bilik tu ada boleh muat 70 katil. Dia tak ada toilet sini. Ada bilik air ada ni, tak ada. Bak apa? Dinding dia tu buat daripada jongkong emas. Ada 2 jenis. Yang grade nombor 1 jongkong emas. Grade nombor 2 jongkong perak. Dan diikat dengan minyak kasturi. Misk kasturi. Bermakna istana tu pawang ni, dan dalam tu tak ada lampu tapi celup. Diplaster dengan ibaratnya lah, diplaster dengan Yakubnya. Yakub ni ialah apa dia ini Korah tak Korah orang ada orang silat dia pakai akar bahar dia warna hitam. Yang ini Yakub ni yang warna merah. Akar bahar tu warna merah. Kalau besar ni agak-agaknya 500 tahun umur.
Ini dia. Tanah ni tanah. Dibuat daripada za'far. Za'far. Za'far ni untuk makan kan. Oh. Ni kalau buat nasi minyak tu. Oh, bubur za'far dia bau sedap lagi. Di mana tanah tu buat daripada za'far. Kita ni guna untuk masak bubur pula. Sikit ya. Bubur sikit. Pokok emas pun ada, perak pun ada. Buah emas pun ada, perak pun ada. Tengok ni durian, emas ni tapi durian tapi biasa. Bau durian, makan durian dulu. Mau sedap pada durian biasa. Wallahualam, kita sambung esok insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami belajar agama-Mu. Wansurna, dan bantulah kami memahami agama-Mu. Innaka antas sami', sesungguhnya Kamu Tuhan Maha mendengar segala keperluan dalam hati kami. Al-Alim, Maha mengetahui macam mana nak selesai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan Kamu pesah hati kami ba'da idh hadaitana, selepas Kamu beri hidayah pada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Esok pukul 10 pagi. Itu tu ni.